ada fikir risau ni balik, kita tak ada kursus lain, terpaksa kita bekerja dalam industri bank ataupun tu. Jadi dah rasa dah nak elak dah. Sebab tu saya minta kerja kat bank Islam je. Dan dapat interview di Kuala Lumpur. Tapi nasib tak baik tak dapat dia bank Islam. Kan? Jadi terpaksa. Orang tua biasalah kita belajar ni kan, ada kelulusan apa, mintalah kerja mana-mana bank kan. Kita dah faham kadang-kadang tu, kita faham dan kita belajar tentang riba. Konsep kita rasa macam takut jugalah kan. Yalah, takut lah, terlibat kan. Dah masuk dah perjalanan 40 hari tu mesti benda-benda ni selalu disebut. Jadi kita pun dah masa di ITM pun kita dah belajar sistem perbankan ni, dia unsur riba, interest kan. Jadi kita tak nak elak. Jadi saya pun dalam keadaan bila dapat ibu bapa pun kata kerjalah kan, dia tak tahu sangat kan. Iyalah. Kerjalah, kita kerja bank ni kata-kata tak suasana macam tu kan. Dia memang berasaskan interest, bunga, riba tu tahu. Tak dapat lari lah memang. Kita pun nak lari. Saya ada minta bank Islam tapi tak dapat. Tunggu juga tak dapat. Jadi saya terpaksa kerja di Arab Malaysian Finance dan kadang tak tenang lah kan. Terpaksa darurat apa kan. Masa itulah, sekarang ni banyak pilihan betul. Banyak ada counter perbankan Islam konvensional. Jadi ramai boleh Islamic banking dah sekarang. Orang bukan Islam pun pilih Islamic banking juga. Zaman tu zaman tu tak ada lagi. Lepas tu ganti. Bila dah tak ni semua tu, masa tu saya ingatlah, dari segi belajar agama lah, kita dah masa tu macam lebih nak menjiwai agama, nak belajar, nak tahu bahasa Arab kan. Jadi saya belajar sendiri banyak kan. Di kampus saya ada seorang ustaz sekolah Arab kan. Jadi masa tu saya ingat masa masih kerja, jadi saya buat tertib, ambil kitab-kitab Kifayatul Awam, Jawi, lepas tu kitab Al-Hilal bahasa Arab tu. Ada seorang Singapura buat tu. Al-Hilal ada 3 jilid. Jadi habiskan pagi pergi mengadap, lepas subuh kita semua mengadap di fardu ain lah kita untuk bagi lengkap dia punya tu. Ya kita inisiatif sendiri. Lepas tu kita panggil kawan-kawan kita 2-3 orang pergi di surau di ujung kampung tu. Ada orang ustaz tu, kita belajar, dia minta 1 jam lepas subuh. Sambil kerja tu. Mana kerja? Sebelum pergi kerja. Kan? Sebelum pergi kerja sampai khatam lah. Kita tu khatam. Lepas tu saya pun pergi di pondok kan. Maknanya masa tu cari sendirilah, usaha sendiri. Jadi saya buat keputusan lepas tahun tu, saya nak resign lah. Saya rasa kan, nak resign untuk belajar secara sepenuh masa. Dia dah majzub lah tu. Maknanya waktu tu dia dah rasa keputusan dah. Kita buat keputusan nekat, kita kena fikir. Walaupun tak orang tua ni dia tak bersetuju sangat kan. Dia tak galakkan pun. Tapi bila kita resign, dapat duit gaji apa kumpul. Lepas tu saya masuk pondok lah di Pasir Putih. Ada satu pondok dekat, libat-libat dengan pondok kan. Duduk pondok 2-3 bulan, belajar lebih lagi lah. Lepas tu datang kata keinginan, kata kalau duduk di Malaysia ni, sebab masa tu kita dah kerja, dah umur pun dah 25 dah. Dah 25. Jadi kita rasa kalau duduk di Malaysia ni susah ni nak belajar ni, sebab biasalah orang ambil kerja, nak bina kehidupan, nak kahwin, nak keluarga sebagainya kan. Tekanan dunia tu kuat. Dunia tu dia susah ni, kita nampak kita tak ada peluang kalau kita nak mengaji. Kalau kita tak fokus ni, kita duk nak ligan jugalah, jadi terganggu juga. Suasana tu akan kita akan terbawa kita. Kita kadang kita pun tak kuat dengan suasana ni kan. Betul tak? Jadi kita terpaksa berhijrah. Kita peluang terbaik kita tinggalkan negeri kita. Tinggalkan pergi ke Pakistan lah, nak itu niat saya tu. Jadi keluarga tu dia tidaklah menghalang, tapi tidak galak kan. Maknanya bagi keputusan buat dia sendiri. Kita mesyuarat, kita tanya juga kan. Tapi akhirnya dibenarkan lah, restu jugalah. Cuma niat kita awal tu, kita pun tak tahu nak belajar apa. Nak belajar apa, berapa lama. Tapi dalam fikiran tu mungkin setahun 2 kot boleh kemah bahasa Arab ni. Balik-balik lah. Kita ingat macam tu kan. Boleh belajar bahasa Arab balik lah kan.
Tapi bila pergi sana, pergi masuk India, lepas tu pergi Pakistan, saya melalui jemaah saya keluar lagi lepas tu. Kurus lagi 4 bulan lagi. Cari jalan macam mana 4 bulan lagi. 4 bulan lagi kurus pergi. Kali ni kurus hanya di India dan Pakistan saya. Pergi ke India dulu dengan jemaah, kita masuk ke Pakistan. Masa tengah keluar tu kita cari dah tempat-tempat macam kita nak mengaji kat mana. Jadi ada tempat di Lahore. Bila habis tu kurus, orang lain balik. Habis kurus kali kedua ni kita tinggal sana seorang-seorang. Dah ready dah kumpul. Kita bekalan kita ni lah, maknanya dari segi kewangan tu kita dah kumpul lah. Kita target mungkin dengan kewangan banyak ni mungkin boleh survive setahun 2 tahun lah. Jadi kita memang dah ready dah kan tu. Dah ready lah, kita tak kerja itu hak kerja itu kita tak harap keluarga lah. Maknanya kan? Dengan duit simpanan kita duit simpanan juga. Kita tu. Tapi dah ni lah boleh survive lama ni kalau habis tu balik ya. Kalau asalnya macam tu lah. Itulah. Mana kita tak mengharapkan sebab dia orang pun tidak menggalakkan. Jadi di cerita habis tu saya masuk di satu tempat lah, di Mahat Tahfiz. Di sana di Lahore. Pakistan. Di Sheikhupura nama tempat tu kan. Jadi kita seorang-seorang aja ngaji seorang Malaysia. Seorang luar negara. Orang negara satu-satunya orang negara. Duduk sebab tempat tu kita biasa khurus di tempat tu. Jadi tengok tempat tu nampak macam mungkin sengaja cari tempat yang jauh daripada ni kan, yang tak ada ni kan, macam mana? Iyalah, mungkin kita cari tempat yang sesuai lah. Kita nak duduk seorang tu. Kita bincang dengan dia punya model dia, ustaz dia, Maulana sana, Hafiz sana. Jadi duduk belajar Quran lah, hafal Quran. Masa tu tengah pengajar tu seorang hafiz yang buta. Hafiz buta, dan Pakistan ni tahulah keadaan dia mengaji hafiz Quran ni kan. Tak boleh dia tibai, dia balon ni kan. Kita tengok kasar kan. Tapi tak ada masalah. Kita ditawan macam tu, kita tahu kita orang dia tak layan macam ni kan. Jadi hanya duduk 2-3 bulan di sana tu boleh lah kan. Satu juzuk tu boleh lah, juzuk 29. Sebab juzuk 30 kita hafal sendiri. Dah baik dah kan, kita hafal sendiri. Jadi lepas tu duk fikir Quran ni hafal ni berapa tahun lama hafal Quran ni. Kita dengan kadar umur kita, target kita ada target juga nak mengaji berapa tahun kan. Jadi kita saya pun minta berhentilah mesyuarat di markas Rewin lah. Di Lahore tu. Soalan ulama saya nak belajar alim, ada belajar kitab. Maknanya tanya kepada mesyuarat dulu, ada mesyuarat. Kita mesyuarat dengan masyayikh sana, ulama-ulama di markas. Maulana yang ada di sana. Keadaan kita macam ni, nak mesyuarat nak di tempat mana sesuai untuk saya. Jadi kita mesyuarat, dia kata okey, ada Maulana tu dia putuskan, dia meninggal dah Maulana tu, Maulana Jamshid. Dia kata pergi ke Faisalabad. Faisalabad tu ada madrasah Darul Ulum Faisalabad, yang diasas oleh Mufti Zainul Abidin rahmatullah alaih. Dan Mufti Zainul Abidin ini merupakan anak murid lah, khalifah pada Maulana Zakaria rahmatullah alaih, Syekhul Hadis khalifah di Pakistan. Khalifah zikir di Pakistan. Dia asal India juga kan. Banyak kawan Pakistan bahasa India dia hijrah kan. Dan dia juga antara syura ahli syura tabligh lah yang di Pakistan dan dunia lah, antara yang orang kata di golongan masyayikh lah dan ustaz dakwah ni Mufti Zainal Abidin. Dia madrasah yang dia asaskan. Duduk di situ. Duduk di situ. Kan? Tu setelah berapa tahun dah duduk di Pakistan? Setelah berapa bulan. Berapa bulan saja. Berapa bulan lah kita mengaji. Boleh yang kita boleh juzuk tu. Sebab bulan Syawal tu dia cuti kat raya cuti, kita rasa lambat ni hafal Quran ni, mungkin kita duduk dengan suasana itu, kita kena cari tempat ni kan. Ditanya sebab kita dilatih untuk bermesyuarat. Jemaah ni pun dilatih apa-apa mesyuarat dengan ahli dia apa kan. Bincang dan kita je tak buat keputusan sendiri di mana-mana pun kan. Dia kata kita pergi je tanpa kenal siapa-siapa di sana, di tempat tak ada kontak kawan ke apa ke. Ustaz Alim pergi sendiri. Pergi tak ada siapa hantar pun. Tak ada. Cuma keputusan lah kata. Kan di markas kita bagi panduan kita lah pandai lah sendirilah nak pergi tempat tu kan. Jadi itulah.
Dia punya. Jadi dia masa tu masuk kan. Jadi masuk bila belajar daripada tahun ke tahun. Jadi kita rasa macam nampak kita mana habis satu tahun ke satu, habis satu kita rasa boleh pi. Maknanya kita boleh nampak ada rasa ada boleh ni, boleh faham. Lepas tu kita tak sabar dah bila kita kata kita belajar di tahun yang pertama tak sabar, tahun kedua kita apa pula. Bila belajar tahun kedua sabar, tahun ketiga kita apa kan, nanti minat tu ada kan. Jadi sampailah habis kan. Sepatutnya nisab di sana dia 8 tahun. Nisab Dioban dia panggil tertib dan yang di sekolah madrasah yang kali kedua tu. Di situ mesti 8 tahun. Dia sebab dia khusus alim lah, khusus ngaji kitab. Jadi mana-mana di bawah dipanggil madrasah dipanggil nizami lah. Darsun Nizami dia panggil. Yang ada sistem, yang ada ikut sistem dia tu. Sistem Dioban. Di sana dikenali dengan Diobandi. Kerana dia mengikut aliran Darul Ulum Dioban di India. Di India Darul Ulum madrasah yang awal lah. Habis 8 tahun tu? Sepatutnya 8 tahun. Tapi bila saya tengok 8 tahun ni lama juga saya rasa. Kita dalam umur berapa? Kalau hisap-hisap 30 lebih habis ni. Atau mampu kita pun jumpa lah dengan muhtamim, dipanggil muhtamim ataupun mudir lah. Jadi kita kata minta Maulana saya ni macam ni. Tak boleh duduk lama ni. Saya dengan mana usia saya, keluarga pun dalam keadaan duduk suruh panggil balik dengan macam-macam lah, biasalah kan. Jadi saya minta boleh tak gabung tahun 4, habis tahun 4 saya ikut nisab biasa. Kitab-kitab pun bila tahun 5 dia ada, lepas tahun 4 dia ada 5, 6, 7, 8 lagi kan. Kemudian saya gabung tahun ke-5 berapa kitab, tahun ke-6, tahun ke-7 gabung sekali. Dia sana dia panggil tahun ke-7 dia panggil mauquf alaih. Mauquf alaih mengaji kitab Mishkat lah. Kalau orang tanya kita tahun berapa uji madrasah ni? Kelas Mishkat tahun ke-7. Kalau tahun akhir kelas apa? Daurah. Dauratul hadis. Daurah tu ujung lah. Daurah tu akhir lah. Ngaji sunnah sittah. Tahun akhir tu ngaji hadis saja. Jadi hak tu tak boleh gabung tahun ke-8 tu. Jadi hak 8 tu saya ambil Mishkat, lepas tu dia ada tafsir Jalalain. Kan? Jalalain pun kita ambil hak 15 juzuk. Dia ada 2 juzuk. Dua bahagian lah. Dua dia buku tu dia buat 15 juzuk lah. Tahun ke-6 ke-7 dia macam tu. Dia ambil kita pilih lah fiqh Hanafi kan, kitab Hidayah pun kita skip. Dia ada 4 jilid. Lepas tu dia bagi lah untuk ni tu. Ya dia bagi tapi macam buat short sem lah. Selepas merayu. Selepas merayu. Dia nampak kesungguhan. Saya ingat saya tengah tunggu model tu, tapi kena tunggu lama. Dia saja dia tengok seko kita. Kita duduk jumpa dia, duduk buat tak layan bilik dia. Rasa berjam jugalah. Maknanya sungguh-sungguh ni nampak kata nak sungguh ni. Nak sungguh. Cuba tak layan ni nak apa. Pergi. Kita duduk juga. Jadi mungkin maknanya Ustaz Alim melalui benda tu. Selalunya benda ni orang duk buat cerita je, yang duk tunggu sampai tak mau pergi mana kan. Dia macam tu. Dia awal sana ni. Kita jangan kata apa, tunggu, tunjuk kesungguhan kita. Dia tak bagi pun kita tunggu juga. Alamak ni tengok atau dia kesian ke dia serabut. Yalah tak kira lah tu. Dia serabut kan dia bagi. Jadi tak semua budak belajar buat macam ni Ustaz Rahim. Sebab yang pergi tu umur belasan. Jadi 8 tahun tu biasa lah, 8 tahun. Kita ada alasan kita. Kita ada alasan kita ada kita punya wawasan kita sendiri kan. Jadi itulah habis sama tahun 2000 saya ingat. Maknanya hanya ambil situ 6 tahun. 6 tahun saya. 6 tahun. Patutnya 8 tahun. 8 tahun lepas tu kita habislah sebab tu habis belajar tu saya balik mai. Sebelum balik sekejap. Lepas tu saya pergi balik untuk khurus 1 tahun. Kerana dia di dalam usaha jemaah ni kalau alim ulama, kalau orang awam dia 3 cilah 4 bulan. Tapi kalau alim ulama ni dia suruh setahun. Khurus setahun.
Dia ajar setahun. Jadi setahun tu di sekitar India Pakistan. Dia tertib dia India, Pakistan, Bangladesh saja. Jadi saya tak dapat pergi ke Bangladesh. Visa pun dapat India pun dapat 3 bulan. Jadi dalam setahun 12 bulan tu 9 bulan ke 7 bulan lebih tak silap di Pakistan. Lepas tu pergi masuk India tu balik Pakistan, habis di Pakistan lah. Sebab dia akan ajar, dia banyak dia punya syllabus lah dalam usaha dakwah, syllabus antara dia disusun bagus juga saya tengok kan. Antara syllabus yang tak lupa ni ialah dia lantik kita ni orang luar negara ni kan, yang tapi mengaji di Pakistan boleh cakap bahasa Urdu. Dia lantik kita jadi amir jemaah. Jemaah ketua, jadi ketua amir jemaah selama 40 hari. Bawa orang dicampur, orang Punjab, orang Pashto kan, orang lain lah. Orang Pakistan ni 2-3 bangsa digabung. Tak ada orang Malaysia. Dan dihantar ke hujung-hujung Pakistan, tempat yang hujung-hujung kampung, yang tak ada air, yang tak ada kemudahan, dan dipanggil jalan kaki, jemaah jalan kaki, pedal jemaah. Pedal ni bahasa Urdu dia panggil jalan, pedal jemaah. Maknanya kalau nak dari satu masjid ke satu kita jalan kaki ya? Tak boleh. Jalan kaki. Jadi berjalan kaki. Jadi macam seolah dia latih macam alat komando lah. Jauh mana kalau ni? Tengoklah, kalau paling jauh itu berjalan 3 jam jugalah akhir sekali. 3 jam sampai satu tempat tu. Tapi di Pakistan ni kawasan dia bukannya kawasan hutan kan? Kawasan hutan. Tapi kawasan Pakistan tahulah, kawasan jenis hutan pun bukan hutan macam kita kan. Kawasan memang lalu kawasan debu apa semua. Yang tu dia punya ni. Pergi masjid pun kadang-kadang masjid yang kita tak boleh duduk kan, tak boleh masuk. Jadi dia latih kita lah berlaku perbalahan antara ahli jemaah. Bukan perbalahan lah kita kata. Macam-macam lah. Ada dalam krisi-krisi kan, bila lama duduk sekali kan, kita kena selesaikan. Amir lah kena selesaikan. Apa dia pengalaman yang Ustaz Alim paling ingat sekali lah? Dia bergaduh antara orang Pashto, orang Punjabi ni. Orang Punjabi ni orang Punjab. Pashto ni orang Afghanistan Patan. Orang Patan ni dia keras, duduk bukit-bukit. Pashto ni kalau Afghanistan ada perang tu Pashto. Dia ni pahlawan semua. Ni jenis hero. Jenis pahlawan lah, sebab orang ni yang boleh halau Rusia daripada Afghanistan. Bangsa ni Pashto. Panjak ni perangai dia macam mana? Panjak ni dia India macam biasa. Panjak dia lain sikit lah. Dia tak macam orang Pashto. Orang Pashto ni dia taat. Dia taat ikut amir. Lepas tu dia sangat kerah. Dia sebab apa, mungkinlah orang ni tahu perangai, dia tengok pada tanah kelahiran dia tu. Orang tanah kelahiran bukit ni keras. Dia kena perangai dia macam bukit. Itu susah nak berubah. Tanah tu lebih kesan. Tanah tu orang-orang lama kata lah. Semua saya tengok lah. Saya tengok tanah mana-mana. Kita tanah Melayu, orang kita mudah ikut. Sebab dia mudah ditaburkan, dia subur. Orang bagi ikut sebab tanah ni hujan tu pun dia tumbuh pokok ni. Kita berdaya tu datang ikut. Orang tu akan ikut. Ikut orang Cina, ikut orang India, makanan pun dia mudah ikut. Sebab tanah kita tu tanah yang bagi apa pun dia tumbuh je. Tengok asal daripada mana. Asal tu. Jadi tengok macam tu lah. Kesan dia tu. Bagi kesan. Kemungkinan lah sebab tu Allah ciptakan manusia pada tanah. Yang ni rasa ilmu ni ilmu pengamatan. Hasil daripada lama dah hidup tengok macam ni boleh jadi. Tapi ada betul dia banyaknya. Ada banyak betul. Banyak yang ni pengamatan. Jadi itulah. Jadi kita selesaikan habis tu, kita balik lah kan. Dia jenis bergaduh teruk tak kalau ni? Kan mulut ya. Kalau kata Arab ni banyak mulut. Kalau kita tak kontrol, boleh jadi ni juga, tangan jugalah. Tapi kita kontrol awal-awal lah. Itu pengalaman tu. Yang tu lah. Dia mengajar kita tu banyak lah. Pengalaman-pengalaman tu. Lepas tu suruh kita
jadi mutarjim orang Arab kan, orang Arab ramai pergi, kita jadi mutarjim. Terjemah, dia cakap bahasa Arab, kita terjemah bahasa Urdu. Batu orang Urdu cakap, kita terjemah kepada jemaah bahasa Arab. Jadi antara banyaklah latihan-latihan. Itu maksudnya mendidik kita tu, latih secara tak langsung. Secara tak langsung. Jadi banyak cara nak ni berdakwah, macam mana nak jumpa orang, apa nak cakap apa, banyaklah. Itu mujahadah fizikal. Kita pernah pergi 15 hari satu program tu, dalam tu kita pergi, dipanggil Nusrah Pedal Jemaah. Jadi di Pakistan ni ada 1 tahun jemaah bergerak sama 1 tahun di hujung-hujung Pakistan. Kita pergi cari jemaah tu kat mana, kita attach dia. Pada dalam hutan, dalam bukit ke dalam di padang pasir tu cari. Dia bagi kita 3 orang, seorang orang Pakistan, 2 orang foreigners. Pergi cari jemaah tu. Dia bagi route, dia kata jemaah ni dah ada kemungkinan ada kat sini. Perjalanan dia tu cari. Depa ni takkan balik lagi. Tak balik, dia tengah khurus. Jadi kita attach macam mana kita nak belajar daripada mereka, hasil mereka khurus, tahu mujahadah mereka tu. Jadi kita pergi cari depa tu pun jalan kaki juga. Kita cari tu tak jalan kaki lah. Cuma kita cari tu naik kereta api, maksudnya ada kena naik kereta api, kena naik bas, duduk kat mana kita cari. Dia berhari-hari lah cari nak dapat jumpa tu. Tapi kita bawa surat lah, surat dari markas Rewi ni. Kita ni orang yang kita dapat maklumat tu daripada markas Rewi di Lahore. Dia akan utuskan, dia akan bagi satu, dipanggil perca, kertas bertulis ni. Jadi kalau kita tunjuk kepada amir jemaah tu, ni orang yang diutuskan, dihantar, bukan orang luar. Bukan orang luar nak main kacau ke, yang tak berkenaan ke. Jadi itulah. Lah ni hantar location je. Sekarang ni jadi sistem tu lah ni asal tak apa boleh praktik dah kot. Tapi kalau dulu dia jadi satu pendidikan. Kalau dulu tu satu didikan kan. Jadi mungkin tempat kita ni, kita kata sebab kita dikata internet ni meluas tempat kawasan, tapi masih ada tempat-tempat tak ada capaian internet. Betul. Ujung dunia kan, Pakistan, gunung-gunung kan. Jadi gunung, kita tak boleh lah kita kata. Maknanya kalau di sini ni tak ada lah. Berharap pada alat tu semata-mata kan. Okey, panjang Ustaz Alim kalau kita sembang tentang pengalaman ni. Memang Ustaz Alim banyak pengalaman yang kita boleh share dengan kita lah kan. Tapi rasanya untuk siri kali ni, mungkin ke depan ni mungkin lagi kita boleh ni lagi Ustaz Alim lah. Cuma mungkin kita sekarang ni berada di bulan Rabiul Awal. Kita berada di bulan Maulid lah kita kata kan. Lah ni ramai ada buat sambutan Maulid lah. Kalau boleh Ustaz Alim, kalau ada pengalaman Ustaz Alim duduk keluar dan juga terutama sekali duduk di India, duduk di Pakistan ni, apa pengalaman Maulid, sambutan Maulid macam mana yang di sana yang Ustaz Alim teringat nak kongsi ni? Ya, saya bolehlah kongsi. Maulid ni sebenarnya dia di Pakistan ni kita tak terdedah sangat kepada Maulidir Rasul yang majlis-majlis yang besar-besar. Kerana pendirian ulama Deoband. Pendirian ulama Deoband, dia tidak galakkan sambutan lah berdasar biasa. Benda ni pun benda khilaf ni kita raih. Jadi Deoband ni dia Deoband ni dia ada dia punya ni. Dia semua di sana ada satulah, ada kumpulan Berelwi lah, satu kumpulan yang dia ni sangat dia memang majlis-majlis dia macam Maulid apa semua. Jadi kita tak terdelah di sana ni sebab kita belajar di madrasah aliran Deoband. Aliran Deoband di Bandi. Jadi itulah maknanya dia tidak menzahirkan dalam bentuk dia tidak berbentuk dalam bentuk qasidah, tapi dia zahirkan kecintaan itulah kita. Ni kita kena terbuka juga fikiran kita. Sebab tujuan kita yang buat Maulid sambutan pun kita nak menaikkan, menghidupkan sunnah. Kan bukan yang tu semata-mata. Bukan semata-mata hiburan. Kadang-kadang di hiburan tu, persentage hiburan tu jadi banyak pula. Ya, betul. Satu yang jadi ni. Jadi penghayatan sunnah tu jadi kurang pula. Jadi kita kena balance lah, kita pandai-pandai. Sebenarnya kita digalakkan untuk menghidupkan sunnah.
kasih pada Nabi kan. Kasih pada Nabi ni termasuklah puji-puji, termasuk selawat kan. Qasidah tu bentuk satu bentuk. Tapi mengamalkan sunnah, hidupkan sunnah kan. Contoh kita kata hidupkan miswak ke, contohnya itu satu tanda kita kasih pada Nabi kan, penggunaan miswak kan. Yang kita jarang. Sebab dalam hadis kata man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin, atau riwayat falahu ajru syahidin kan. Atau man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi kita nampak situ ihya'us sunnah tu satu benda yang penting. Menghidupkan apa dia punya sunnah-sunnah Nabi, apa yang Nabi suruh kan. Termasuklah belajar hadis-hadis Nabi kan, apply dalam kehidupan kita. Bukanlah kita kata kita ambil satu zahir kan. Saya bagilah pandangan saya kan, Nabi ni dah ada berapa aspek zahir kan. Dia punya setengah ulama dia sebut macam ni, setengah ulama dia sebut satu surah, satu sirah, satu sarirah. Dalam ihya sunnah ni, sunnah Nabi ni, kecintaan kita pada Nabi ni, tanda kita kasih pada Nabi ni, kita dalam bentuk satu surah. Surah zahir Nabi kan, macam kitab Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Tirmizi, cerita tentang Nabi macam ni. Ada orang ikut mengenai cara Nabi jalan, makan, apa semualah kita physical appearance dia tu. Surah. Satu lagi lah sirah termasuk akhlak Nabi. Kan, asal jumpa senyum, baik dengan semua orang, manis muka, muliakan orang kan, kehidupan. Jadi itu pun satu sunnah kan. Ini dah ada dalam masyarakat kita banyak ni kan. Sepanjang pengalaman saya, kita ni lebih bahagian tu Ustaz Rahim. Kita orang Melayu, bahasa Nusantara, orang Melayu dia lebih bahagian tu. Dia dah mendekati dah pada sirah Nabi. Sunnah, walaupun dia kata walaupun mungkin dia tak tahu sangat sunnah Nabi macam ni, tapi raikan tetamu, bertegur sapa orang ataupun orang luar datang, dia banyak hal. Tapi kalau di masyarakat Eropah dia kata ni orang menyibuk diri, tanya orang tak tahu, sebab jiran pun dia masing-masing dia tak ambil hal kan. Jadi itu mana satu contoh lah sirah. Kadang-kadang kita dah ada dalam masyarakat kita ni sirah. Satu lagi yang penting ialah sarirah. Sarirah perasaan Nabi, apa dia punya perasaan Nabi, yang mungkinlah kita boleh sebut, kita boleh ambil salah satu contohnya ialah harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim kan, dalam ayat surah Taubah kan. Harisun alaikum, Nabi ni sentiasa menginginkan hidayat pada manusia. Kita sikap kita dalam hati kita sunnah ni, cinta pada Nabi ni, cinta apa yang dalam Nabi, dalam hati Nabi ni, dia inginkan manusia dapat hidayat, ingin manusia dapat petunjuk, walaupun musuh, walaupun orang tu buat macam-macam kan. Abu Jahal buat macam-macam dan Abu Sufyan tu, kalau kita ikut tu, Khalid Al-Walid ke pemuka-pemuka Quraisy dulu, sepatutnya kalau ikut dendam tu tak perlulah fikir sangat. Tapi Nabi kata macam Nabi Yusuf AS katakan, la tasriba alaikumul yaum, tak ada cacian celaan kepada kamu kan. Semoga Allah maafkan kamu. Dia tak ada semangat untuk balas dendam. Jadi punya sirah itu dia punya sarirah dalaman. Lepas tu ayat Quran kan, la'allaka bakhun nafsaka alla yakunu mu'minin. Nabi sangat sedih kalau orang tu tak jadi orang mukmin, sangat sedih. Sehingga kalau kita lah ni, kita sebut bahasa kita lah ni, kita kata empati tu kuat. Empati tu betul kan, bukan dia lebih daripada simpati. Empati ni dia menetapkan diri dia dalam ni orang tu. Dia buat usaha, dia tak kan. Jenazah yang kita biasa dengar, jenazah orang bukan Islam yang lalu pun sedih sebab tak dapat syahadah, tak dapat mengucap la ilaha illallah. Jadi itulah yang kita kena tengok aspek ni. Saya rasa itu cantik, bagus juga tu. Kita highlight, sebab kita bila kita highlight satu sudut, kita tertinggal sudut yang lain. Yang tu. Jadi kita highlight kata lebih qasidah puji, macam kita tertinggal hal lain tu. Jadi kalau boleh kita seimbang kan.
Sebab lah ni memang yang kuatnya lah ni boleh kata hak yang berbentuk surah sahaja yang kuat. Kadang-kadang surah, sirah tu tak ambil. Tak ambil. Sarirah pun tak ambil. Tak tahu apa misi Nabi SAW diutuskan. Apa tu dia buat, wawasan dia macam mana, apa kita sebagai penjambung tugas macam kita kata apa, kita lah ni jadi macam dengan kalau orang yang buat maksiat bila ditimpa dengan satu musibah kita jadi seronok. Kita seronok padan muka. Betul tak Salim? Ramainya orang macam tu lah ni. Sebab tu berarti kita hurah sebab itulah sebab kita dah ada kesian. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi kata Nabi tak macam tu. Nabi SAW dia macam rasa dia masih sebab kekurangan kita. Contohnya Nabi kata kita jelas lah kalau nak sebut dalil lah, kita ambil contoh di Taif. Apa doa Nabi selepas dibaling batu di Taif? Nabi kata, ya Allah, kelemahan aku ni aku tak upaya. Dia mengadu-ngadu kelemahan. Betul. Bukan dia mengadu, orang tu teruk, dia teruk, tengok apa ni tetamu datang jauh layar macam ni. Dia kembali pada diri dia dia tak tuntut hak dia. Dia tak tuntut hak dia. Memang hak macam tu, hak seperti layar ni kan. Macam Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam kan. Nabi Musa kan kita kena tuntut hak ni. Dah lah kita datang, dia tak apa nak layan, kita bantu depa betulkan rumah kan. Buat tak tahu. Jadi boleh kita tuntut hak kita tu kan. Ibnu Sabil contohnya kan. Tu dia menjangkaui satu ni kan. Jadi sifat Nabi tu macam tu kan. Sifat Nabi. Jadi hak ni lah kita kena highlight. Sebab bagi saya rasa sangatlah patut sangat kita ni musim Maulid ke taklah. Sebenarnya musim Maulid pun kita nak kita hanya membuatkan satu, kita kata fokus lebih lah Rabiul Awal kan. Sebenarnya kalau ikut setengah ulama kita sambut hari-hari Nabi ni, puji selawat hari-hari, cerita sirah dia hari-hari. Dia macam ambil kesempatan je sebenarnya untuk didik masyarakat lah, masyarakat. Tapi masyarakat kena faham, lama-lama kena faham sebenarnya benda ni, tugas ni berterusan kan, menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah, puji-pujian dan Nabi, selawat tu berterusan. Saya nampak lah Ustaz Rahim, kalau boleh kita sebarkan, bukan sebarkan lah, kita hidupkan. Satu, saya tengok trend di Malaysia sekarang ni, Syama'il Tirmizi atau ingat Syama'il Muhammadiyah. Kami belajar dulu di menesab madrasah tu, masa mengaji kitab Tirmizi tu dia kena baca kitab tu. Kita panggil Syama'il Tirmizi, masyhur dengan Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi kan. Satu lagi kitab yang kita perlu ketengahkan, Qadhi Iyad, Syifa tu saya rasa itu sangat perbahasan dia mendalam Ustaz Rahim, tentang apa hak kita pada Nabi, apa kita kena buat. Jadi hak ni kita nak ketengahkan ke muka pada masyarakat, isi kandungan lah kitab Syifa itu. Dan orang tak tahu Syifa kan. Jadi kitab Syifa ni dia tak semasyhur Syama'il Tirmizi di Malaysia ni. Masih lagi mungkin ke depan ni kalau kita dihidupkan. Jadi kita lagi kena mungkin Republik Syabab ke Islam kita tim kita terjemahkan. Dulu kita pernah buat kan. Kita pernah buat dulu kan, ingat satu masa dulu di sekolah kita. Jadi kita tengok bab-bab, mungkin keseluruhan kita tu agak tebal kan, tapi kita tengok syarah dia pada Imam Suyuti yang mensyarahkan. Bukan Imam Suyuti yang buat Mishkatul Masabih tu, yang pengarang kita Mirqat, Mula Ali Qari. Mula Ali Qari ni dia banyak ada syarah pada Syama'il pun dia ada syarah dia. Dia ada syarah dia. Orang lain pada syarah. Jadi saya tengok kalau kita amkan kitab Syifa tu, satu sumbangan kita macam mana hak kita kepada Rasul, apa semua supaya masyarakat boleh faham. Kadang-kadang kita qasidah ni dia ibarat tu baguslah, sedaplah kita dengar, tapi kadang-kadang kita kena syarah juga isi qasidah tu. Sebab dia ada cerita macam kita berzanji. Kalau kita syarah tu kita macam kita belajar buku sirah lah. Kan? Tapi tak faham. Tapi orang tu dia seronok lebih pada aspek tu. Sebab saya pernah baca dalam buku Syah Waliullah Dahlawi. Dia kata kalau kita baca Quran, kalau kita sibuk dengan tajwid, kita akan kurang tadabbur. Contoh kita pernah kalau kita tengok orang baca Quran,
nikmat dia macam sedap dah. Dengung dia macam mana. Tapi tak fikir dah. Orang tu dah baca ihdinas siratal mustaqim, kita tengok makhraj dia betul tak, sifat dia betul tak. Dia menghilangkan kita belakang fokus. kita bilang sebenarnya kita ni tadabbur waktu hak yang penting. Jadi ramai orang terlepas pandang tu, dia jadi fokus pada tu, lebih pada tu sikit. Macam kita ni lah, kita semak pelajar. Kita tujuan kita semak lagi, kita nak tahu berapa dia salah. Maka kita nak tadabbur pun. Betul tak? Kita contoh, kita memanglah penting juga benda tu kita semak kan. Tapi maksudnya dia lain. Bacaan Quran dengan tadabbur ni, kata kita sebagai guru, sebagai mumtahid, nak tengok dia ni salah kat mana, berapa kesalahan dia nak bagi markah. Jadi kita kuranglah tengok untuk tadabbur itu. Jadi kalau kita boleh seimbangkan maulud kita, sebab benda ni benda yang terbuka, ijtihad kita nak buat cara macam kita yang bawa kan. Yalah, kalau bacaan yang bertajwid pun bacaan yang kita kata dia nak membantu kepada tadabbur sebenarnya. Bukannya nak pulun hak tu sahaja, tapi lah ni dia jadi pulun hak tu saja. Lepas tu fokus bacaan mengelak, dia tak lepas pi ke step seterusnya. Kan yang tu panjang Salim kalau kita bincang lagi. Tapi betul macam Salim sebut tadi ni, mungkin selepas ni kita boleh guna platform yang Republic Syabak ni mungkin untuk kita kembangkan lagi kan, perkara yang kita maknanya kita boleh ubah lah, kita cuba ubah kan setakat yang kemampuan yang kita ada. Kita jangan kata orang lain orang dulu tak buat, apa sebab orang kita buatnya tak ada. Benda ni kita syariat ni jelas kan, apa yang maksud maqasid syariah, kita boleh buat apa saja kan. Apa semua benda tu bila bertepatan dengan anjuran syarak, dengan Quran dan hadis, tak lari anjuran, nanti kita boleh buat benda tu, tak ada masalah kan. Jadi Salim, panjang kalau kita ni dah sedang tak sedang sejam dah ni. Jadi insya-Allah kita kata dalam waktu yang lain mungkin kita boleh jumpa. Ni baru sampai mengaji. Kita Salim kongsi ni, tak masuk kerja lagi, pergi mana pengalaman lain lagi. InsyaAllah kalau ni jadi bagi pihak Republic Syabak sendiri, kita mengucapkan terima kasih lah pada Salim kerana sudi bersama-sama dengan kita dalam siri podcast ni. Kali lagi kita buka lagi perbincangan yang lain lagi. Ini sebagai episod pengenalan lah, kita kata. Pengenalan ya. Kan? Banyak manfaat kita dapat ni saya. Kalau kita yang ni penonton-penonton yang tengok di YouTube ni kan. Jadi insya-Allah terima kasih sekali lagi. Kita tanya kalau mengaji kitab tu, kita belajar kitab dipanggil ahwal ataupun ta'ruf musannif lah. Baru ta'ruf musannif lah. Kita kena tahu juga kan. Tak buka kitab lagi. Buka kitab tu kita tahu siapa musannif. Betul. Soalan macam tu lah. Bila dah kenal dah, lepas ni nak pergi dengan lebih jauh lagi. Tak cerita dah keadaan kita. Ya, betul. Tajuk dah. Okey, terima kasih kepada semua. Kan kepada semua yang menonton episod kali ini. Teruskan memberi sokongan kepada Republic Syabak podcast kita ni. Dan mudah-mudahan kalau tuan-tuan dan semua yang menonton ni ada cadangan, ada ada komen, sila tinggalkan di ruang komen ni lah, komen di bawah ni. Dan kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada Salim, dan mudah-mudahan kita diketemukan lagi dalam platform ni. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siri selanjutnya.